Tuan-puan, zaman sains teknologi yang sangat moden ni, Ustazah sama sekali tidak bermusuh dengan kemodenan kena pakai apa teknologi sains kan. Cuma ada satu benda yang kadang-kadang setiap sesuatu tu ada pro and cons dia kan. Zaman sekarang tuan-puan, bahkan untuk mengajar memang tak perlu bertemu macam ni. Ini tak tahulah. Tengok nanti 10 tahun lagi kalau panjanglah usia kita dan panjang usia dunia ni. Sebab dah di peringkat pendidikan tuan-puan sekalian memang ke arah dia panggil kalau yang Google Classroom dia panggil. Sebab ustazah mengajar. Jadi ada percentage dalam kita punya pengajaran tu, maknanya tidak perlu bertemu dengan student. Ustazah boleh buat kelas, ustazah duduk di mana-mana, buah pokok ke, kedai mamak ke, mana-mana. Anak murid pun boleh duduk kat mana-mana. Kita akan bertemu di mana? Di screen. Yang penting wifi tu bayar. Dan apa ni, itulah lain tu bayarlah kan, kena ada internet lah. Jadi jumpa kat situ saja, semua kat situ. Antara pelajar pun tak jumpa sesama dia. Dia boleh berada di mana-mana, kita bertemu di mana? Di screen. Memang itu kecanggihan teknologi. Mungkin pada subjek-subjek tertentu mungkin sesuai. Tapi tuan-puan sekalian, kalau tengok dalam bab adab murid dengan guru, itu kena dinilai balik. Takut sambil-sambil dengar pensyarah ngajar tu, ramen kat bawah ni, tengah makan Maggi. Kalau dalam adab menuntut ilmu tuan-puan sekalian, Masya Allah, kalau guru-guru kita yang betul-betul jaga adab tu, makan pun tak boleh dalam majlis ilmu. Tapi kadang-kadang ada guru yang lebih bagi jugalah, nampak sambil-sambil pandang dari jauh, heran juga kenapa murid tu mengunyah. Tapi tak apalah, ada yang tak kisah juga. Tapi dari segi adab, subhanallah tuan-puan, guru yang bersyukur. Ustazah mendengar anak-anak punya pengalaman belajar sampai jadi cemburu ni. Ya Allah ya Tuhan, bestnya kalau dapat belajar talaki kitab dengan guru ni, betul-betul belajar. Ini nak jumpa guru mursyid ni talaki kitab ni tuan-puan. Belajar. Sampaikan kata anak-anak lah. Dia kata, Umi, kalau berjalan kan, nanti guru-guru lalu kena berhenti. Jangan tegur guru atau bagi salam sambil kita berjalan, sambil kita makan. Itu guru. Dalam ni ada tuan-puan, dah tanda dah. Ada cerita pasal guru kat sini Nanti kita tengok balik dalam kitab ni. Katanya anak ustazah, kami dididik Umi, kami diterapkan kat sekolah, kalau jumpa guru kita sedang berjalan, nak bagi salam tu kena berdiri tegak. Maknanya kena bersungguh-sungguh. Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum syekh. Maknanya sebut tu, apa-apalah panggilan guru tu kan, kena berhenti. Kenapa? Masya Allah, ini guru. Guru ni bukan nak bawa kita pada benda-benda dunia. Guru ni nak bawa kita untuk kenal Allah. Al-ulama warathatul anbiya. Sudah barang tentu tak ada Nabi dah sekarang tuan-puan. Nabi kita Muhammad SAW itu adalah penutup segala Nabi. Jadi yang nak menyampaikan semua ilmu ni siapa dia? Al-ulama, orang-orang yang alim, takut kepada Allah. Itu ulama. Jadi muliakan, hormati, doakan yang baik-baik pada guru kita. Anak ustazah, contoh, katalah tuan guru duduk di sini, anak ustazah kat sana, dalam halaqah-halaqah yang kecil. Jadi bila dia duduk untuk i'adah Quran, tiba-tiba ada seorang guru yang lain bagi tahu, minta maaf, katalah namanya Lutfi bukan nama sebenar. Minta maaf Lutfi, betulkan kedudukan entah sikit.
Jadi anak saya heran, apa yang tak kena? Tak ada apa pun kat belakang ni. Ya, betulkan kedudukan entah sikit. Jadi tanya, kenapa Ustaz? Jangan duduk membelakangkan guru kita. Tak elok kita duduk macam tu. Apa pun mesti ada sengit sikit. Jangan nampak betul-betul cikgu kat sini, kita belakangkan dia, cikgu kita betul-betul belakang kita. Jangan. Adab puan-puan, adab. Sampai macam tu. Orang yang jaga adab dengan guru, insya-Allah dia akan rasa nikmat dan nilai setiap ilmu yang dia belajar. Kenapa kadang-kadang ilmu masuk ke kanan, keluar ke kiri? Belajar tahu semua kita kan dah tahu dah. Saya dah tahu. Saya dah tahu. Bukan masalah dah tahu. Barakah atas apa yang kita tahu adalah amalan. Kenapa tak dapat barakah tu? Sebab kita pun tak kisah sangat dengan guru kita. Kita pun tidak ada adab sangat dalam menuntut ilmu. Macam mana nak jadi orang yang benar? Ketika mana jasa guru tu masih nampak lagi depan mata. Guru tu bukan dah mati, ada lagi depan mata. Tapi kita tak boleh menjaga adab, macam mana kita akan jadi orang yang benar? Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Ya, hari ni kelas-kelas pengajian, belajar-belajar sekolah, universiti, kolej, apa semua, Ustaz pun kena tengok balik tuan-puan. Biar kita kembali kepada nilai-nilai yang mungkin kita panggil ortodoks, tapi sebenarnya itu nilai-nilai fundamental dalam menuntut ilmu. Nilai apa? Nilai adab. Kadang-kadang kita ngajar tuan-puan sekalian, bila time test ada nama pensyarah. Satu sem belajar nama pensyarah tak tahu. Bila dah bagi kertas exam, boleh bertanya dengan apa? Penyelia peperiksaan. Minta maaf, doktor nak tanya siapa nama pensyarah saya tu? Yang mana satu? Kata penyelia tu. Alah, ni yang gemuk-gemuk sikit tu, yang rendah-rendah. Subhanallah, satu sem belajar tak tahu nama pensyarah. Bermakna kamu tak pernah kisah siapa yang mengajar kamu. Bermakna kamu tak sebut nama dia dalam doa kamu. Allahu Akbar, macam nak dapat keberkatan ilmu. Ya, ustazah pun kadang-kadang tengok juga benda tu bila exam ni, tengok nombor satu tu, tengok macam mana dia tulis nama kita. Macam-macam nama keluar. Macam-macam nama. Ya, tapi tak apalah, kita ampunkan dia lah kan. Dia rasa nak tolak satu markah kan, ya. Subhanallah. Jadi kita tak nak benda tu timbul, awal masuk SEM saya akan cakap, minta maaf. Ya, ini daripada adab menuntut ilmu, biar kita tahu siapa guru kita. Ya, siapa nama dia, biar boleh kenal pasti. Jangan besok 10 tahun lagi jumpa cikgu kamu kata, rasa macam pernah jumpa, kat mana? Cikgu kamu. Jangan melampau-lampau macam tu, besok tak dapat barakah ilmu. Yelah, memanglah kita bukanlah guru yang mursyid, tapi paling tidak kita mengajarkan tuan-puan. Ya, ada. Tapi subhanallah hari ni tak tahu nak cakap macam mana. Ni hari ni, tengok hari ni. Macam mana nak jadi manusia yang benar? Dengan seorang guru yang memberikan kita ilmu, ya, Allah jadikan wasilah nak dapat ilmu dengan izin Allah melalui guru ni pun kita tak boleh hargai, kita tak boleh jaga adab. Macam mana kita nak benar dalam kehidupan kita seluruhnya? Sebab itu yang pertama yang disebut dalam kitab ini, tips nak menjadi orang yang benar, harus punya guru yang boleh membuka mata hati, yang boleh mengajarkan kepada kita nilai-nilai adab, nilai-nilai pekerti, akhlak yang mulia. Masya Allah tuan-puan sekalian, carilah guru-guru yang seumpama itu. Ada cirinya guru yang seperti ini, Masya Allah. Disebut dalam kitab ini, dalam surah Yasin ayat 21. Ni Yasin baca tiap-tiap minggu ni, ya. Tak tahulah perasan ke tak perasan ayat ni. Nak ikut siapa? Nak cari guru yang mana? Yang bagaimana? La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Turutlah orang-orang yang tak minta balasan daripada kamu. Wa hum muhtadun, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Nak cari guru tuan-puan, nak cari pembimbing, guru yang mursyid, dia tidak harap apa-apa balasan, imbalan daripada murid-muridnya. Dia tak harap. Dalam ni disebut panjang lebar, ya. Guru-guru yang seperti itu, yang sentiasa mendoakan murid-muridnya agar mereka diberi keberkatan ilmu. Sebelum tu, guru seperti ini sentiasa tulus ikhlas dalam sikap dan perbuatannya. Dia tidak inginkan balasan harta, tapi menyerahkan segala urusan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ia amat mengetahui keperluan dan harapan hamba-Nya. Bagi guru tersebut, mengharap kepada selain Allah akan menjadikan iman dan takwa kepada Allah berkurangan. Disebabkan ini bermakna hilangnya keyakinannya bahawa hanya Allah lah yang mampu memberikan segala-galanya, sedangkan manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Harapannya hanyalah kepada Allah. Kemudian ditulis ayat 21 surah Yasin. Masya Allah ya tuan-puan, nak cari guru yang seperti ini. Kita tengok contoh dalam surah Al-Kahfi, Zulkarnain nak tolong satu kaum. Kaum tu kata, kamu nak apa? Kami kumpulkan harta-harta untuk bagi kepada kamu. Tolong kami sebab kami nak berhadapan dengan satu kaum yang merosakkan. Ya, tolong kami. Cakap dengan Zulkarnain. Apa jawab Zulkarnain? Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Ya, sebab Tuhanku Maha Pemurah, Tuhanku Maha Penyayang. Tak payah. Yang aku nak cuma kamu kumpulkan saja orang-orang yang kuat dan gagah di kalangan kamu supaya tolong aku bagi memudahkan urusan aku. Aku tak nak apa-apa daripada kamu. Masya Allah ya tuan-puan. Nak cari nilai-nilai guru yang seperti ini, Masya Allah. Terutama di akhir zaman. Sebab itu guru-guru ni sendiri pun ya Allah ya, kena tazkiyatun nafsi banyak-banyak. Kena bersihkan hati. Ini tanggungjawab dan amanah kita dengan Allah. Kita nak suruh orang yakin, kita jadi guru, kita kena lebih-lebih lagi yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah indikator yang disebutkan dalam surah Yasin ayat yang ke-21. Guru-guru yang mursyid ni tuan-puan sekalian, nak mengajar anak-anak muridnya menjadi manusia yang benar. Mereka adalah guru yang tidak lupa mendoakan murid-muridnya pada setiap masa. Khususnya setelah guru-guru tersebut menunaikan solat tahajud pada waktu malam. Ya Allah, baiknya cikgu. Baiknya guru. Malam-malam bangun tahajud, ingat dekat jamaah yang dia ajar. Ingat dekat murid-murid dia. Allahu Akbar, guru yang tadang tangan tuan-puan untuk murid-murid dia. Mana nak cari guru macam ni? Satu, takut guru tu tak tahajud. Ya. Yang kedua, tahajud pula peribadi je semua, peribadi, tak ingat langsung. Yang ketiga, guru yang ngumpat pula anak murid dia. Lepas ngajar, ngumpat anak murid. Ya, ngumpat pula anak murid. Masya Allah. Malu nak aku jadi guru, malu. Ya, rasanya baik aku jadi murid daripada jadi guru. Masya Allah, subhanallah. Cari doa. Ya Allah, datangkan aku. Ya Allah, datangkan kami guru-guru yang mursyid. Ya Allah, guru-guru yang mendoakan kita.